Untuk saya ulas ni, ramai yang berbincang tentang viral mimpi Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi tentang jumpa Nabi SAW. Kalau tuan-tuan boleh tengok video tu, beliau ceritakan dalam mimpi tu yang berlaku setelah beliau melakukan istikharah, yang memberi gambaran bahawa Nabi SAW minta dia untuk menghentikan asabiyah ataupun pertembungan di antara Sunni dengan Syiah ataupun mendamaikan. Itu satu bab lah. Baik. Saya tak nak sentuh bab tu semua, saya nak sentuh satu bab lagi yang kedua berkaitan dengan isu yang sama. Isu ni menjadi isu nasional juga sebab mimpi Tuan Guru Haji Hadi ni diulas oleh Menteri Agama. Menteri Agama ulas, katanya keputusan akan disebut oleh pengerusi majlis MKI. Pengerusi MKI apa nama Datuk Seri Noor Gadut akan buat keputusan selepas beberapa hari. Semalam beliau buat keputusan menceritakan bagaimana pandangan yang sepatutnya diambil berkaitan dengan mimpi ini. Baik. Keputusan tu okeylah, antara yang beliau sebut adalah mimpi ini diamal ataupun diambil, dikira mengikut kandungan mimpi itu. Kalau bertepatan dengan syarak, boleh amalkan dia. Kalau tak bertepatan dengan syarak, tidak diamalkan. Cumanya, bagi orang yang mengaji agama kan, orang yang belajar hadis dan membaca sirah Nabi SAW dan para sahabat, semua orang kan tahu bahawa isu berkaitan dengan mimpi ni bukan isu yang complicated pun. Hang tak payah nak meeting apa semua. Dia bukan satu benda yang susah. Kena kumpul, buat persidangan apa semua. Dia tidak sesusah itu. Apatah lagi apabila individu mendakwa dia bermimpi, tak ada keperluan nak pergi bincang dalam majlis. Dalam majlis kumpul ramai-ramai ulama nak bincang tentang mimpi individu, tak ada keperluan. Apatah lagi bertitik tolak daripada mimpi itu keputusan peribadi. Daripada mimpi itu, beliau mengambil keputusan untuk mendamaikan antara Sunni dengan Syiah. Keputusan peribadi, atas kapasiti peribadi. Dan keputusan itu apabila diambil oleh Presiden PAS, tentulah dia disokong oleh ramai orang dalam PAS. Tapi isunya sekecil itu. Satu mimpi yang diceritakan oleh satu orang pemimpin yang soleh, pada gambaran kita, menceritakan tentang apa yang berlaku di dalam mimpi itu, dan hasil daripada mimpi itu, beliau mengambil keputusan untuk mendamaikan antara sunnah dengan Syiah. Dan tak ada kena-mengena dengan mana-mana polisi kerajaan pun. Taklah makan duit kerajaan sikit pun. Bajet kerajaan tak digunakan. Tak ada kena-mengena langsung atas kapasiti individu. Sebagai seorang pemimpin agama dan juga sebagai seorang pemimpin parti agama, parti politik yang diikutilah keputusan itu oleh orang yang duduk dalam parti. Tapi persoalan yang kita duk terfikir ni, apakah penting sangat nak pergi bincang pasal mimpi itu dalam MKI? Bincang dalam MKI, lepas 3 hari, 4 hari baru keluar keputusan. Sedangkan ada banyak isu yang meruncing yang melibatkan umat Islam. Ada isu yang lebih penting yang melibatkan umat Islam yang perlu dibincang dan perlu diberikan keputusan. Kadang-kadang itulah, bila kita kerap mengkritik, orang kata semua tak kena. Tapi beberapa keputusan yang diambil oleh kepimpinan agama ni sangat pelik. Dulu sebelum ni, mereka ambil masa berminggu-minggu nak pergi cek sajak tu lelaki ke perempuan. Menjadi isu nasional juga. Dia tu lelaki ke perempuan yang pergi bincang dalam majlis agama. Pasal apa? Tak ada kerja. Benda macam ni pun perlu dibincangkan. Cuma isu mimpi ni besarlah sikit berbanding dengan isu jantina sajak yang ambil masa punya lama. Dibentangkan pada ketika itu, diceritakan kita perlukan sedikit masa lagi untuk menentukan jantina dia. Apalah punya susah. Isu-isu yang menjadi perbincangan. Baik, tentang mimpi ni pula. Saya tengoklah tadi pernyataan akhbar yang dibuat oleh pengurusi MKI. Katanya mimpi ni tak memberi hujah mutawatir ataupun bukan qat'i. Tidak mutawatir dan juga tidak qat'i. Maka disebabkan oleh itu, tidaklah menjadi keperluan untuk orang ikut. Lebih kurang begitulah. Istilah mutawatir dan qat'i ni, istilah yang penting. Sebab dalam agama kita, banyak benda yang tidak mutawatir dan tidak qat'i kita ikut. Istilah tu diletak di tempat yang salah.
Majoriti hadis-hadis yang sampai kepada kita bukanlah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir hanyalah sedikit sahaja bilangan dia. Tapi yang banyak sampai kepada kita adalah hadis yang bukan mutawatir. Tarafnya ahad. Apa maksud mutawatir? Maksud mutawatir adalah sesuatu yang mustahil khabar itu palsu. Rantaian orang yang menyampaikan khabar itu satu kumpulan yang besar kepada satu kumpulan yang besar, dan demikianlah seterusnya sehingga dia dibukukan. Artinya kalau kata mutawatir, mustahil benda tu palsu. Tak mungkin dia palsu. Sebab ramai orang meriwayatkan, didengar oleh ramai orang kepada ramai orang. Itu mutawatir. Kebanyakan hadis-hadis yang sampai kepada kita pada hari ini, dia bukan mutawatir. Bukan mutawatir artinya apa? Ada kebarangkalian khabar tu palsu, ada kebarangkalian khabar tu betul. Dia ada umbrella yang besar. Selain daripada mutawatir, artinya khabar-khabar yang ada dua kemungkinan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kenapa kita kata hadis tu hadis yang sahih? Kerana hadis itu kebarangkalian besar dia dituturkan oleh Nabi SAW. Itu yang nama hadis sahih. Para ulama hadis mereka letak syarat. Hadis hanya dikira sahih kalau orang yang menyampaikan hadis itu tidak terputus. Dia ada pertalian. Seorang dengar daripada seorang. Imam Malik dengar daripada Nafi'. Nafi' dengar daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dengar daripada Nabi SAW. Rantaian itu bersambung. Satu syarat pertama. Rantaian itu bersambung dan setiap seorang yang menyampaikan riwayat itu adalah orang-orang yang thiqah. Dipercayai. Apa maksud thiqah? Mereka ini adalah orang yang tidak diragui ketulusan mereka, tidak diragui kejujuran mereka. Satu. Dan yang kedua, ingatan mereka bagus. Dia ada dua syarat. Maksudnya setiap rantaian perawi itu, satu, orang tidak meragui mereka punya kejujuran. Bukanlah orang yang suka main sembang, suka hati dia je. Satu. Dan yang kedua, dia juga mempunyai ingatan yang bagus. So ini dua syarat. Rantaian tu mesti bersambung. Dan setiap orang yang menyampaikan hadis itu hendaklah terdiri daripada orang yang thiqah. Dan yang ketiga, khabar itu bukanlah khabar yang syaz, yang pelik. Khabar itu bukanlah khabar yang pelik ataupun bercanggah dengan khabar-khabar yang lain. Jadi, kalau satu hadis kena syarat ni semua, khabar itu dia disokong oleh dalil-dalil yang lain, orang yang meriwayatkan khabar itu adalah orang yang dipercayai, nama hadis itu sahih. Tapi dia masih bukan mutawatir. Dan kebanyakan riwayat-riwayat yang sampai, yang ditulis dalam buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kebanyakannya bukan mutawatir pun. Tapi kita tetap diwajibkan untuk ikut. Apa dalil kita wajib ikut? Dalilnya Nabi SAW, antara dalil yang para ulama sebut, apabila Nabi SAW mendapat perintah untuk pindah masjid, pindah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram ketika di Madinah. Ketika itu Nabi hanya utuskan seorang sahabat pergi ke masjid yang nama Masjid Qiblatain. Berlaku pertukaran kiblat. Pergi ke masjid. Bagi tahu kepada orang ramai, tukar kiblat. Daripada satu kiblat ni tukar ke kiblat lain. Apa reaksi para sahabat apabila mereka dengar Nabi suruh tukar kiblat? Nabi bagi arahan tukar kiblat. Seorang je yang bagi tahu khabar tu. Apa mereka buat? Orang ni dipercayai. Dia sampaikan atas nama Nabi. Jadi apa yang mereka buat? Tukarlah kiblat. Nabi memerintahkan kamu daripada Baitul Maqdis menghadap Baitullah. Tukarlah, pergi ke Mekah. Ada tak para sahabat tanya, hang seorang ya, main 6-7 orang lagi baru jadi mutawatir? Tak, dia pun tak buat macam tu. Artinya apa? Artinya Nabi SAW mengajar kita, di dalam agama, kita bukan sahaja diwajibkan untuk mengikut yang mutawatir. Sahih. Apabila Nabi SAW hantarkan orang untuk pergi berdakwah, Nabi tak hantar satu gerombolan orang. Nabi hantar seorang ataupun dua orang. Apa sahaja yang disampaikan oleh seorang ataupun dua orang ni, itu bukan mutawatir. Ada tak kebarangkalian dua orang ni buat agama sendiri? Ada kebarangkalian. Tapi apakah mereka buat agama sendiri? Tidak. Kerana track record mereka bagus, mereka dipercayai, ingatan mereka bagus, maka kemungkinan yang lebih besar adalah mereka menyampaikan apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Tapi ia masih belum mutawatir. Kita wajib untuk ikut.
Kita wajib untuk ikut. Bacaan-bacaan di dalam solat dan sebagainya. Ini semua bukan mutawatir, tapi kita wajib ikut. Satu. Yang kedua, qat'i. Apa maksud qat'i? Qat'i adalah dalil-dalil yang tidak ada keraguan ataupun tidak ada pertelingkahan padanya. Solat 4 rakaat, qat'i. Zuhur 4 rakaat, qat'i. Tak ada ruang untuk orang berbeza pandangan. Mesti begitu sahaja. Tapi ada sebahagian dalil yang dia bukan qat'i. Satu, qat'iyatus subut. Subut ni artinya tadi mutawatir tadilah. Qat'i ni artinya dia diterima secara putus, tak boleh berbeza pandangan. Para ulama bahas dua bab. Satu, bab kesahihan khabar itu. Yang kesahihan yang qat'i tadi mutawatir. Yang kedua, hukum-hukum yang terkandung di dalam khabar itu. Kebanyakan dalil-dalil dia tidaklah menyampaikan sesuatu secara qat'i. Ada ruang untuk ulama berbeza pandangan. Contohnya, sehingga sebesar-besar bab baca Al-Fatihah dalam solat. Kalau tak baca Al-Fatihah dalam solat, batal ke tak batal solat? Mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali kata batal solat. Kerana Nabi SAW sebut la solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ni, kena baca Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Tak baca, batal solat. Mazhab Hanafi pula kata kalau tak baca Al-Fatihah tak batal solat. Kenapa tak batal solat? Ya, ada hadis yang begitu. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran yang kamu boleh baca. Maka Abu Hanifah kata ayat itu menjadi penentu batal ataupun tidak solat. Selagi mana kamu baca Al-Quran sedikit, tak batal dah solat kamu. Hadis ni artinya apa? Hadis ni artinya tuntutan Nabi SAW, tapi dia tak berkait dengan batal ataupun tidak. Artinya, sampai ke tahap baca Al-Fatihah dalam solat ni, dalam setiap rakaat, itu pun tidak qat'i. Dia panggil zanni. Zanni artinya dalil-dalil yang ada lebih daripada satu tafsiran. Lebih daripada satu tafsiran. Saya bila baca pembentangan pengerusi MKI ni kata, mimpi ni tak boleh terima sebab dia bukan mutawatir dan bukan qat'i. Alasan tu tak kena lah. Sebab meskipun bukan mutawatir dan bukan qat'i, ada benda yang bukan mutawatir dan bukan qat'i yang kita wajib ikut. Wajib ikut. Walaupun tidak mutawatir dan tidak qat'i. Cuma kita tertanya-tanya. Dengan perbincangan, dengan meeting yang panjang, dengan ambil berhari-hari. Menteri Umum hari Isnin. Pembentangan pengurusi MKI ni hari pengurusi jawatan kuasa lah. Bukan merujuk kepada Sultan. Jawatan kuasa ni pentang hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari. Takkanlah setelah perbincangan yang panjang keluar kenyataan yang tak berapa tepat lah. Penggunaan istilah yang tak tepat. Dan juga tak ada keperluan nak cerita tentang bab itu. Tentang mimpi ya, sikit cerita pasal mimpi sikit sebelum kita masuk tajuk. Boleh jadi tak masuk tajuk ke? Boleh. Boleh jadi juga. Tentang mimpi ni kan. Apa fungsi mimpi jumpa Nabi SAW? Apa fungsi mimpi jumpa Nabi? Dalam hadis Nabi SAW sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatashabbah bih. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka seperti dia melihat aku. Kerana syaitan tidak menyerupai aku. Dalam hadis Nabi SAW sebut. Okey, itu satu. Artinya, mimpi berjumpa dengan Nabi SAW adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang Allah nak. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. Tidak semertinya ahli ibadat. Kadang-kadang Allah bagi kepada ahli ibadah. Kadang-kadang Allah bagi kepada para sahabat Nabi SAW. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang buat maksiat pun untuk mengetuk pintu hati dia supaya dia bertaubat. Jadi mimpi ramai orang dengan kepelbagaian cara hidup mereka yang berbeza-beza, mereka bermimpi jumpa Nabi SAW. Tetapi para ulama menggariskan kaedah penting. Apakah hukum boleh terbit daripada mimpi jumpa Nabi? Pandangan Ibn Hajar sebut dalam Sahih Bukhari, tak boleh.
Ini samalah yang disebut seperti yang disebut oleh kenyataan MKI ini sama. Tak keluar hukum daripada situ. Ini betul. Tak keluar hukum. Kenapa tak keluar hukum? Sebab hukum hanya keluar daripada dalil-dalil yang syarat hadis tadi tu syaratnya ketat. Hadis-hadis yang sahih, dari situ hukum dikeluarkan. Bukan mimpi. Mimpi pengalaman peribadi. Hukum tak keluar daripada situ. Dan apakah pengalaman peribadi setiap orang ini mesti diikuti oleh orang lain? Tak mesti. Orang lain tak mesti ikut. Kita mesti ikut Al-Quran, mesti ikut sunnah. Mimpi orang kita tak dimestikan untuk ikut. Untuk orang yang bermimpi tu, untuk orang yang bermimpi, apakah mesti dia ikut mimpi itu? Tidak dimestikan. Terutamanya kalau mimpi itu melibatkan sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Kadang-kadang Ibn Sirin sebut, syaitan tak menyerupai Nabi. Tapi orang jahil sebahagiannya, dia anggap itu Nabi, tapi itu bukan Nabi pun. Maka membawa syariat-syariat yang baru, lalu dia pun ikut. Ini berlaku banyak dalam aliran-aliran tarikat, sufi dan sebagainya. Datang ajaran-ajaran baru yang dia claim bahawa dia jumpa Nabi dalam mimpi, Nabi SAW bagi kat dia, dia ikut. Ini kena berhati-hati. Amalan baru tak boleh mai daripada mimpi. Kalau kita lah siapa-siapa tidur malam, dia mimpi ada satu makhluk datang, dia kata dia tu Nabi. Contohnya, makhluk tu kata dia Nabi. Lepas tu dia bagi tahu untuk hang special mulai esok. Sebab hang rajin mangkit awal, hang semayang subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Ganti. Ini tak boleh ikut. Itu adalah gangguan syaitan. Syaitan yang kacau dia. Ini tak boleh ikut. Kalau merubah syariat, tidak dimestikan untuk ikut. Tapi di mana kepentingan mimpi-mimpi ni? Kepentingannya adalah apabila kita berada dalam dilema antara dua keputusan. Nak buat ni ke, nak buat lagi satu. Kemudian kita bermimpi jumpa Nabi SAW. Dan dalam mimpi itu Nabi SAW tunjuk kepada kita untuk buat satu keputusan antara dua ni. Lalu kita pilih keputusan itu. Maka ini, kalau isu yang macam ini, mimpi begini telah berlaku kepada ramai orang-orang yang soleh. Dan mereka telah mengambil keputusan mengikut isyarat daripada mimpi itu. Jadi mimpi yang begini, jumpa Nabi SAW, keadaan macam ni, istikharah, fikir panjang, lepas tu mimpi jumpa Nabi. Nabi SAW bagi tahu buat keputusan yang begini, lalu dia pun buat. Mimpi ni fungsi dia untuk kuatkan kita, yakinkan kita dengan keputusan yang kita buat. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Apabila dia nak keluar pergi ke Karbala, ramai yang menahan dia di kalangan sahabat Nabi SAW. Tapi dia nekat. Sayyidina Husain nekat untuk keluar ke Karbala dan dia buat keputusan untuk keluar. Ternyata di sudut politik, keputusan itulah yang menyebabkan dia dibunuh. Dia dibunuh di situ. Apakah mimpi, kalaulah dia, mestilah dia mimpi jumpa Nabi, dia tahu muka Nabi SAW, macam mana dia duduk dengan Nabi. Tapi apa fungsi mimpi itu? Mimpi itu untuk memberi ketenangan kepada dia untuk firm dengan keputusan yang dia nak buat. Sebab akhirnya perkiraannya bukan sekadar di dunia. Boleh jadi kita nampak dia terbunuh. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Allah tentukan sebab dan detik dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia baik. Jadi mimpi itu untuk dia baik. Walaupun pengakhirannya dengan keluar itu dia telah dibunuh. Walaupun ketika dia keluar itu dia dihalang oleh ramai sahabat, tapi mimpi itu mungkin baik untuk dia. Maka dia ikut apa yang datang daripada mimpi itu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kan kita sebut bila kita baca sirah Sayyidina Uthman, apabila Uthman radhiyallahu anhu hari terakhir sebelum kematian dia, pada hari kematian dia, dia mimpi jumpa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW sebut kepada Uthman, "Sum tuftir indana." Puasalah kamu pada hari ini, engkau akan berbuka puasa bersama dengan kami. Dengan mimpi itu, Sayyidina Uthman membuat dia puasa pada hari itu, dia baca Al-Quran dan hari itu dia dibunuh. Mimpi itu baik untuk dia. Untuk tenangkan jiwa dia. Untuk sebagai persediaan awal kepada dia, gambaran yang dia akan diserang oleh orang dan dia akan dibunuh pada hari itu. Sama juga dengan Al-Imam Al-Bukhari, dia mimpi dia membuang kotoran daripada Nabi SAW.
Maka dia tafsirkan mimpi itu bahawa dia akan tulis hadis Nabi SAW dan menghilangkan kepalsuan daripada Nabi SAW. Daripada mimpi juga. Maka sudut ini, mimpi telah memberi kesan kepada banyak orang soleh. Apabila mereka berada di antara dilema nak buat dua keputusan. Yang ni ke, yang lagi satu. Tapi dalam masa yang sama, mimpi itu untuk mereka. Bukan untuk orang lain untuk diikuti. Jadi kalau mimpi-mimpi beginilah contohnya lah. Mimpi kalau nak bincang tentang mimpi Tuan Guru Haji Hadi untuk damaikan sunnah dan syiah dan sebagainya. Mungkin dia nak buat keputusan itu dan dia mendapat mimpi itu dan dia firm dengan keputusan dia. Okeylah untuk dia. Itu dia lah jawapannya. Untuk dia itu okey. Apakah dimestikan untuk semua orang ikut? Tidak. Tidak dimestikan semua. Apakah dimestikan untuk semua orang bantah dia? Pun tidak juga. Tak ada keputusan tidak melibatkan orang lain pun. Ada orang kata Syiah ni jahat. Syiah ni jahat, jangan percaya Syiah. Macam mana pun depa tetap akan jahat. Apabila dia ada ruang, dia akan bermusuhan dan dia akan memerangi Sunni bila dia ada ruang. Itulah yang berlaku di Syria. Bashar Assad ketika dia hampir jatuh, dia ditolong oleh Syiah dan juga ditolong oleh Iran untuk hentam Muslim. Betul? Fakta tu betul. Kalau orang berpegang begitu, dia menganggap aku tak mau terima mimpi ni, aku tak mau pakai. Pegang pula dengan pengakuan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. So Al-Qaradawi kata kesilapan yang dia buat adalah dia buat takrib, mendamaikan antara Sunni dengan Syiah. Itu antara kesilapan besar yang dia buat yang akhirnya dia tarik balik. Yusuf Al-Qaradawi sebut pendirian ulama Saudi pada ketika itu lebih tepat, iaitu pendamaian ni tak membawa ke mana pun. Dia tersilap kerana dia percaya dengan pendamaian itu. Okey. Kalau orang nak pegang pandangan yang macam ni, okay, dia boleh pegang pandangan yang macam ni. Tapi bagi orang yang nak pegang sebaliknya, kalau orang yang pegang sebaliknya, yang kata, tak, Yusuf Qaradawi dia gagal, tapi usaha ni akan berjaya, terpulang lah. Kalau orang kata, memanglah dia dah gagal, tapi itu kegagalan dia, orang lain belum tentu gagal, akan berjaya. Masing-masing boleh buat keputusan. Cuma persoalan yang lebih penting adalah, perlukah mimpi seseorang ini menjadi tajuk utama yang dibincang dalam mesyuarat yang besar? Tak ada keperluan kot. Apatah lagi kalau mesyuarat tu untuk nak dibuat tu tujuan nak menjatuhkan orang tu, lagilah tak ada keperluan. Orang kata mimpi ni patutnya jangan cerita ke orang. Ini urusan masing-masing lah. Ada orang dia rasa dia tak perlu bercerita, dia tak cerita. Ada orang dia rasa dia perlu bercerita, dia cerita. Itu penilaian masing-masing. Manalah kita tahu orang tu dia cerita tu untuk riak ke, dia cerita tu sebagai satu perkongsian semata-mata nak mencerita, kita pun tak tahu. Hati sanubari setiap orang. Ala kulli hal, itulah sedikit sebanyak yang berlaku yang beberapa hari ini panas dibincangkan, yang sepatutnya tak dibincang pun lah. Itu bukan satu isu yang perlu dibincangkan.